A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. Okay, hari ini kita tadabbur surah At-Tin. Kelas hari ini ditaja oleh Syariah, dan kelas Syariah adalah kita tadabbur surah juzuk Amma, juzuk 30. Jadi kalau surah yang lepas surah Al-Alaq, hari ini kita sambung surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Dan ayatnya ada 8. Surah ini turun selepas surah Al-Buruj. Surah ini dinamakan surah At-Tin, diambil daripada perkataan At-Tin, iaitu perkataan pertama dalam surah At-Tin. Ada ulama menamakan surah At-Tin, ada ulama menamakan surah Wat-Tin, iaitu dimasukkan sekali dengan waw. Tin adalah sejenis buahan yang mungkin ada di tanah Arab sahaja, ataupun yang paling banyaknya di tanah Arab. Tin adalah sebuah jenis buahan. Sebab itulah apa saja ayat Al-Quran ataupun perkataan yang turun kepada orang Arab ialah perkataan yang mereka fahami. Sama ada nama benda ke, nama tumbuhan ke, nama haiwan ke, semua tu adalah dalam lingkungan yang mereka tahu, yang mereka pernah dengar, yang mereka pernah melihat. Supaya apa? Supaya tujuan Al-Quran diturunkan untuk mereka fahami dan amalkan. Jadi syarat untuk faham, untuk amalkan, mestilah bahasa Al-Quran turun dengan bahasa yang difahami dan diketahui oleh orang Arab. Maka Allah bersumpah dalam surah ini dengan sejenis tumbuhan ataupun sejenis buahan. Buah tin, dan buah tin ni semua orang tak tahu. Yang paling banyak buah tin ialah di Syam ataupun di Palestin. Yang kedua, buah zaitun. Buah zaitun. Buah zaitun juga terkenal di negara Arab, khususnya di Syam dan di Mesir. Jadi apa munasabah? Apa munasabah Allah bersumpah dengan dua jenis tumbuhan ataupun dua jenis buahan ini? Dia dalam tafsir menyebut beza dua jenis buah ni ialah buah tin, dia banyak kelebihannya, banyak khasiatnya, tapi dia cepat rosak. Dia tak boleh tahan lama. Kalau kita pergi Mekah, kita beli buah tin yang dah kering tu, dia tak boleh tahan lama, sama ada ketika dia basah ataupun ketika dia kering. Adapun buah zaitun manfaatnya lagi besar. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 20. Boleh buka surah Al-Mu'minun ayat 20.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata wa syajaratan takhruju min turi sayna. Syajarah pokok takhruju yang keluar min turi sayna, daripada bukit Tur. Tur adalah nama bukit, Sayna adalah nama tempat. Turi Sayna ni sama dengan dalam surah At-Tin, iaitu Tur Sinin. Ada ketika Allah sebut Tur Sayna, ada ketika Allah menyebut Tur Sinin. Dan ulama beza pendapat. Ada mengatakan Tur Sayna ni adalah berada di Mesir, ada pendapat mengatakan ada di Syam. Dan bukit inilah tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah selama 40 hari. Dan di sini juga diturunkan kitab Taurat. Jadi Allah kata dalam ayat 20 ni, surah Al-Mu'minun, pokok, iaitu pokok zaitun. Ini kelebihan pokok zaitun. Sehingga Allah sebut dan Allah bagi tahu kelebihan pokok zaitun dan buah zaitun. Pokok itu takhruju, keluar daripada Turi Sayna, daripada kawasan sekitar Bukit Sayna. Tambutu, dia menumbuhkan dan mengeluarkan biduhni. Duhni mana minyak. Duhni mana minyak. Wasibghin lil akilin, dan sebagai kuah, sebagai lauk untuk orang yang makan. Maksudnya daripada buah zaitun boleh keluar minyak, dan daripada minyak tu gunung ataupun bukit. Sebenarnya dalam bahasa Arab bila sebut jabal, dia boleh jadi gunung, boleh jadi bukit. Dalam bahasa Arab satu je, jabal. Tapi bahasa Melayu ada gunung, ada bukit. Dalam bahasa Arab satu je, jabal. Jadi nak kata gunung Tur Sayna pun boleh, nak kata bukit Tur Sayna pun boleh. Okey. Jadi Allah kata pokok zaitun ini biasanya banyak tumbuh di sekitar Tur Sayna di Mesir, dan ia boleh mengeluarkan duhni, minyak, dan wasibghin. Wasibghin makna boleh jadikan daripada minyak zaitun, boleh jadikan kuah dan lauk. Mungkin kita jarang, tapi orang Arab ni minyak zaitun terlalu banyak digunakan dalam masakan mereka. Bahkan kadang-kadang dia makan kacang full pagi-pagi tu, kacang full dengan roti pun ditaruh minyak zaitun supaya lebih sedap. Okey. Jadi kenapa Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun? Dalam tafsir Allah mengatakan, ulama tafsir mengatakan buah tin dia sedap, banyak kebaikan, tapi cepat rusak. Buah zaitun banyak kebaikan, banyak khasiatnya, tapi tahan lama. Jadi kata ahli tafsir, Allah nak bagi tahu fitrah manusia. Sebab dalam surah ni Allah nak ceritakan tentang asal usul kejadian manusia dan fitrah manusia yang sebenarnya suci bersih. Sebagaimana Allah sebut, Nabi sebut dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Dan fitrah yang suci ini dia mungkin dia kekal sampai bila-bila suci bersih, dan mungkin dia akan rusak. Tapi yang berlakunya fitrah manusia ni masa kecil okey, tapi bila dah mula membesar dia mula rusak. Bagaimana Nabi bagi amaran, fa abawahu yuhawidanahu, maka mak bapaknya lah yang akan merosakkan akidah anaknya yang asalnya suci bersih, menjadikannya Yahudi ataupun Majusi ataupun Nasrani. Jadi fitrah manusia ni bila tak dijaga, bila tak dipupuk, dididik dengan Al-Quran dan Sunnah, dia cepat rusak seperti buah tin. Asalnya bagus, banyak kebaikan, tapi bila tak dijaga, dia akan rusak macam buah tin. Sebaliknya, fitrah manusia yang lahir asalnya bersih, kalau dijaga, dididik dengan cara yang betul, dengan Al-Quran dan Sunnah,
dia fitrah dia akan kekal sampai bila-bila, seumpama dia adalah buah zaitun. Itu pandangan ahli tafsir. Jadi Allah bersumpah dengan dua buah ni, dua jenis tumbuhan ataupun dua jenis buahan. Allah nak bagi tahu tabiat fitrah manusia, kalau dijaga betul-betul dia tahan lama, macam buah zaitun. Kalau siapa biasa makan buah zaitun kan, kadang-kadang kita dah simpan dalam botol, kita jerukkan, kadang-kadang sebulan, 2 bulan pun okey. Tapi buah tin, dia tak boleh tahan lama. Walaupun dia kering, simpan di luar, kadang-kadang ada ulat kat dalam. Okey? Itu satu. Pendapat kedua mengatakan buah tin dalam tafsir Al-Maghari, buah tin ni adalah kaitan dengan Nabi Adam. Sebab Nabi Adam bila dia melanggar perintah Allah, dia makan buah yang dilarang oleh Allah, maka auratnya tertanggal, terbuka. Pakaiannya tertanggal, maka apa yang diambil oleh Adam dan Hawa, dia ambil daun. Daun apa? Daun daripada pokok tin. Ini pendapat, tapi tidak ada dalil. Manakala zaitun pula kaitan dengan Nabi Nuh AS. Iaitu bila dah Nabi Nuh siap kapal, maka Allah bagi isyarat melalui burung. Burung tu bawa pokok, bawa daun daripada pokok zaitun. Sebagai isyarat, banjir akan datang. Itu semua disebut dalam tafsir Al-Maraghi, tapi tidak ada dalil. Yang penting apa dia? Yang pentingnya Allah nak bagi tahu kehebatan Allah. Allah boleh mencipta macam-macam tumbuhan, macam-macam buah-buahan daripada tanah yang sama, daripada air hujan yang sama, tapi bila keluar bentuknya berbeza, warnanya berbeza, rasanya berbeza dan manfaatnya sangat besar. Bahkan dua jenis buah ni menjadi punca kehidupan orang Arab. Mereka boleh makan, boleh hidup, mereka boleh berniaga dan mereka dapat keuntungan untuk meneruskan kehidupan. Hanya dengan apa? Hanya dengan tumbuhan yang Allah tumbuh daripada tanah yang kosong dan daripada air hujan yang kosong. Jadi kebesaran Allah pada dua jenis buahan ini. Okey, kemudian Allah bersumpah pula watur dan demi Tur, bukit Tur. Sinin. Kadang-kadang Allah sebut macam dalam surah Al-Mu'minun, Allah sebut Saina. Dalam surah At-Tin Allah sebut Sinin. Kata ulama itu dua nama yang sama. Jadi yang ketiga Allah bersumpah dengan apa? Demi bukit Tur di Sinin ataupun di Saina. Yang saya sebut tadi, ada ulama mengatakan bukit Tur ni ada mengatakan di Mesir, ada mengatakan di Syam. Tapi pendapat paling kuat di Mesir. Di sinilah ni apa hikmah pula? Kenapa Allah bersumpah dengan bukit Tur? Apa hikmah pula? Sebab di sinilah bukit yang tempat Nabi Musa mendapat wahyu, tempat turunnya kitab Taurat, tempat Nabi Musa bermunajat dengan Allah, tempat Nabi Musa bercakap dengan Allah. Jadi apa kaitan dengan surah ni? Intipati surah ni ialah Allah nak bagi tahu manusia diciptakan asalnya cantik, asalnya fitrah suci semula jadi, tapi akhirnya rusak. Jadi kata ulama, begitu juga Tur Sinin, tempat tu asalnya cantik, tempat Nabi Musa bermunajat, tempat Nabi Musa bercakap dengan Allah, tempat Nabi Musa menerima wahyu, menerima Taurat, tapi akhirnya tempat tu rusak. Begitulah fitrah manusia, bila tak selalu dipupuk dengan wahyu Allah, dengan Al-Quran, maka dia akan rusak walaupun asalnya cantik. Dan juga Allah nak beritahu kemuliaan tempat ni. Kemuliaan tempat ni sebab apa? Tur Sinin asalnya bukit biasa je, macam bukit lain je. Tapi akhirnya Allah sebut dan Allah bersumpah dalam Al-Quran. Apa sebab? Sebab tempat tu menjadi mulia kerana tempat tu ada Nabi. Jadi mana-mana tempat yang wahyu turun, mana-mana tempat yang ada Nabi di situ, tempat itu akan menjadi mulia. Okey. Yang keempat, jadi Allah bersumpah dengan dua buahan. Satu, tin. Yang kedua, zaitun. Yang ketiga,
Allah bersumpah dengan tempat. Iaitu tempat pertama Bukit Tur di Saina. Yang kedua, tempat yang kedua ialah wahazal baladil amin, dan ini dan balad, negeri ini al-amin, yang aman. Yang aman. Ini ulama sepakat, negeri yang aman ialah Mekah. Okey? Negeri yang aman ialah Mekah. Dan kita tahu Mekah ni negeri kering kontan, negeri padang pasir, negeri tak tumbuh apa-apa tumbuhan, negeri yang penuh dengan gunung ganang, bukit bukau. Jadi apa kelebihan Mekah sehingga Allah bersumpah? Allah tak akan bersumpah kecuali benda tu besar, benda tu penting. Jadi apa kelebihan Mekah? Sebab di situ munculnya, lahirnya seorang Nabi yang paling hebat, seorang Nabi khatimu an-nabiyyin, Nabi yang akhir zaman, penutup kepada para Nabi. Dan di situ juga turunnya wahyu, mukjizat Allah yang terbesar, yang kekal sampai bila-bila. Jadi Mekah ni walaupun asalnya tidak ada nilai, hanya padang pasir, hanya kering kontang, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa pun, tapi akhirnya Mekah menjadi ahabbul baqa' ilallah, tempat yang paling Allah cinta, dan juga tempat yang paling Nabi cinta. Sebab tu Allah kata al-baladi, sifatnya apa? Al-amin, amin, aman. Okey, jadi Allah bersumpah dengan dua tumbuhan, iaitu tin dan zaitun, dan dua tempat, Tur Sinin, iaitu di Mesir, yang kedua Mekah. Jadi macam saya sebut tadi, dua buah ni memberi isyarat bahawa fitrah manusia ada dua jenis. Kalau dijaga betul-betul, dia tahan lama. Kesuciannya, kemuliaannya akan tahan lama sebagaimana buah zaitun. Tapi kalau fitrah tu dicampur aduk dengan cinta dunia, dengan nafsu, dia akan jadi macam buah tin. Dia tak tahan lama. Kemudian Allah juga nak bagi tahu, Allah sebut sebenarnya pada zahir nampak dua tempat, dua tempat. Satu Tur Sinin, Mesir. Yang kedua Mekah. Tapi kata ulama sebenarnya ada tiga tempat. Di sini walaupun Allah sebut tin dan zaitun, tapi sebenarnya Allah nak refer kepada apa ni? Di Palestin. Tempat ni adalah tempat yang lagi ramai para nabi ada kat sini. Tin dan zaitun ni banyak tumbuh di Syam, di Palestin. Dan di sinilah tempat Nabi Ibrahim, tempat Nabi Isa, dan ramai lagi Nabi. Jadi Allah nak begitu kemuliaan tempat tu sebab apa? Sebab ada manusia yang mulia. Sebab ada manusia yang hebat. Okey. Saya nak sebut, nak sentuh ni tentang Mekah. Dalam banyak-banyak tiga tempat ni, yang paling mula ialah Mekah. Sehingga ada Nabi kata, ahabbul baqa' ilallah, tempat yang paling dicintai oleh Allah ialah Mekah. Dan Allah pula sifat dia adalah negerian amin, aman, selamat. Jadi apa yang pengajaran kita boleh ambil? Mekah, tanah kering kontang, padang pasir, gunung ganang, sungai pun tak ada, tumbuh-tumbuhan pun tak ada, air terjun pun tak ada. Jadi apa kelebihan Mekah? Sehingga Allah sifatkan dia adalah negeri al-amin, yang aman. Apa pengajaran kita boleh ambil? Saya nak tanya. Kita antara duduk di tengah padang pasir dengan duduk tepi sungai, mana lebih aman? Mana lebih tenang? Sungai kan? Duduk tepi Tasik Biru dengan tepi longkang, mana lebih tenang? Tepi Tasik Biru. Jadi apa yang menjadikan Mekah ni kering kontang, tak ada tumbuhan, tak ada sungai, tak ada air terjun, pada pasir je? Apa yang menjadikan dia negeri itu aman? Kenapa Allah tak pilih tempat lahirnya Nabi adalah macam di New Zealand ke, macam Jepun ke, penuh dengan bunga-bunga yang cantik, Tasik Biru, sungai? Kenapa Allah tak pilih Nabi tempat macam tu?
Kenapa pilih tempat kering kontang? Cuaca pula panas. Tapi Allah kata aman. Ada nak jawab ke? Ini Tasik Biru bukan dekat Kuang ni. Ini kat New Zealand. Siapa nak jawab? Ini tadabbur. Bila kita baca wahazal baladil amin, kita huraikan. Kenapa Mekah kering kontang, padang pasir, hanya ada gunung, sungai tak ada. Tiba-tiba Allah sifatkan dia negeri yang aman, negeri yang selamat. Bahkan Allah pilih tempat turunnya kitab yang paling mulia, iaitu Al-Quran. Apa jawapannya? Syarizal. Sebab kat Mekah ada Kaabah. Tapi kat Mekah ada Kaabah, Abu Jahal tak tenang pun, tak aman pun. Abu Lahab tak aman pun, walaupun Kaabah ada sebelahnya. Okey, pengajarannya Allah nak bagi tahu manusia itu akan menjadi tenang, manusia akan menjadi aman dan selamat bukan sebab tempat. Bukan sebab tempat. Kadang-kadang duduk rumah dia tepi sungai, tapi jiwa dia tak tenang. Malam tak boleh bangun, subuh pun lewat. Cuba kita tengok di New Zealand kan, kita ramai orang pergi melancur kat sana. Tengok suasana. Tapi orang kat sana tak hirau pun. Bahkan mereka tetap kufur. Mereka tetap syirik. Walaupun nikmat Allah, keindahan ciptaan Allah di sana, sampai satu dunia pergi tempat dia. Tapi bagi mereka, tak ada pun. Jadi Allah sebenarnya nak bagi tahu, kalau nak aman, kalau nak tenang, kalau nak bahagia, dia tak ada kaitan dengan tempat. Dia berkait rapat dengan setakat mana hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, duduklah dalam gua ke, dalam padang pasir ke, kita akan aman. Dan banyak. Yang ni yang Allah nak sebut ni. Manusia diciptakan sebaik-baik ciptaan. Tenang. Bukan sebab tempat. Tapi sebab asal fitrah manusia. Tapi akhirnya manusia dikembali kepada tempat yang paling hina. Sebab apa? Sebab duduk tempat orang miskin. Duduk di padang pasir. Bukan. Sebab manusia jauh daripada Al-Quran. Manusia jauh daripada wahyu. Maka celakalah hidup manusia walaupun berada dalam istana, walaupun berada di tepi sungai, walaupun berada di tempat yang semua ada kemudahan. Line pun clear. Tapi jiwa manusia tidak tenteram sebab hubungannya dengan Allah ada masalah. Jadi Allah nak beritahu, sengaja Allah pilih tempat padang pasir, kering kontang, tak ada sungai, tak ada tumbuhan, tapi manusia boleh jadi aman. Sebab Allah nak beritahu, manusia aman bukan sebab tempat. Sebab itulah Nabi boleh berdakwah 13 tahun di Mekah, walaupun tak ada kemudahan, walaupun dimaki, dicaci, sebab jiwa Nabi tenang. Nabi boleh berjalan ke Taif, walaupun 100 km jauh, panas, berjalan kaki. Kenapa? Tak ada kemudahan. Kereta pun tak ada, apa pun tak ada. Berjalan kaki. Sampai sana dah lah panas, kena baling batu. Tapi jiwa Nabi tenang. Sebab hubungan Nabi dengan Al-Quran. Begitu juga Hajar. Duduk di Mekah. Berbelas tahun. Dengan baby yang kecil. Tanpa pokok, tanpa sungai. Tapi dia boleh tenang sebab hubungannya dengan Allah. Nabi Yunus AS duduk dalam perut ikan, masih tenang dan boleh berzikir sebab hubungannya dengan Allah. Dan saya pernah sebut bagaimana Nabi Yusuf AS, bagaimana Nabi Yusuf mengatakan, Rabbi as-sijnu ahabba ilayya mimma yad'unani. Wahai Tuhan, penjara yang sempit tu, yang sekakang kera tu, lebih aku cinta daripada duduk di luar dalam keadaan derhaka dan buat maksiat kepada engkau. Tengok. Jadi orang yang beriman, dia bukan pilih tempat, tapi dia pilih tempat mana yang jauh daripada dosa. Itu yang akan memberi keamanan kepadanya. Sebab itu Nabi kita SAW duduk dalam rumah yang kecil, rumah yang angkat tangan dah rapat ke bumbung, pelepah bumbungnya pelepah tamar, tapi Nabi boleh solat malam, berdiri sampai bengkak kaki. Sebab apa? Jiwa Nabi tenang. Jadi tenang bukan bergantung pada tempat, rumah ataupun apa kemudahan.
ketenangan bergantung setakat mana hubungan kita dengan Allah. Ashabul Kahfi boleh tidur nyenyak 309 tahun. Sebab apa? Hubungannya dengan Allah. Walaupun duduk dalam gua yang tidak ada kipas, tidak ada aircon dan tidak ada tilam. Tidak ada apa-apa kemudahan. Tandas pun tak ada, peti ais pun tak ada. Jadi Allah nak beritahu Mekah ni menjadi aman sebab apa? Sebab tempat ni turun wahyu, dan siapa saja yang ikut wahyu maka dia akan amanlah. Walaupun orang tu tak pernah pergi ke Mekah. Berapa ramai yang pergi Mekah sampai Mekah tak aman, bergaduh je. Dengan cuaca panas, dengan makan lambat, dengan masjid ramai orang, jiwa dia tak tenang. Dan berapa ramai yang tak pernah pergi ke Mekah tapi jiwa dia tenang. Jiwa dia tenang sebab dia beriman kepada Allah. Okey? Dan saya nak sebut satu soalan. Kalau Mekah tempat yang paling Allah cinta, tempat yang paling Nabi suka, tapi kenapa akhirnya Nabi keluar? Dan bila Nabi patah balik ke Mekah, Nabi buka kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, kenapa Nabi tak buat keputusan pindah balik ke Mekah? Sebab Mekah negeri yang paling Nabi cinta. Kenapa Nabi tak pindah duduk di Mekah kembali? Bahkan Nabi pesan pada sahabat-sahabat yang berhijrah ke Madinah, bila kamu pergi ke Mekah, jangan duduk lama, jangan lebih pada 3 hari. Jangan lebih pada 3 hari. Balik semula ke Madinah. Jadi apa jawapannya? Sedangkan Mekah lah tempat paling Nabi cinta. Nabi cakap bila dikeluarkan daripada Mekah, Nabi cakap pada Mekah, engkaulah bumi yang paling aku cinta. Kalau tidak kaum aku mengusir aku takkan keluar. Sebab engkau tempat paling aku cinta. Tiba-tiba bila ada peluang Nabi balik semula ke Mekah dan buka kota Mekah, Nabi tak berpindah. Jadi soalannya kenapa? Sebab di Madinah Nabi rasa lebih aman. Okey, jawapan dia sebab di Madinah Nabi rasa lebih aman. Jawapan tak salah tapi tak betul. Apa jawapannya? Sebabnya ialah ada satu lagi kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia orang Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah. Kemudian bila dia pergi ke Mekah untuk melakukan haji, dia sakit tenat sehingga dia berdoa kepada Nabi, dia rasa dia akan mati. Dia ada sedih sebab dia akan mati di Mekah. Subhanallah. Ini hadis sahih. Sa'ad bin Abi Waqqas sedih bila dia sakit di Mekah. Kenapa? Dia takut dia mati di Mekah. Subhanallah, dia tak nak mati di Mekah. Jadi apa rahsianya? Sebab disebut dalam satu hadis Nabi kata, bila kamu pergi ke Mekah, jangan lebih pada 3 hari. Ini untuk sahabat daripada Mekah yang berhijrah ke Madinah. Jangan lebih pada 3 hari. Jangan duduk lama. Pastikan kamu balik semula ke Mekah, ke Madinah. Sebab bila kamu balik di Mekah dan duduk di Mekah, batallah amalan hijrah kamu. Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah kerana Allah. Kerana perintah Allah. Kerana nak sebarkan dakwah. Jadi satu amalan yang sangat besar. Dan apabila makna hijrah tinggal satu tempat, pergi ke tempat lain. Bila patah balik, terbatallah amalan hijrah tersebut. Jadi amalan yang besar pahala, yang sangat mulia di sisi Allah, akan terbatal bila patah balik ke Mekah. Sebab tu Sa'ad bin Abi Waqqas sangat sedih bila dia sakit di Mekah. Sebab dia takut kalau dia mati di Mekah, terbatal amalan hijrahnya. Begitulah nilai. Nilai apa tu? Bukan nilai tempat. Nilai mentaati perintah Allah. Walaupun dia terpaksa tinggal tempat yang paling dia sayang, tapi dia tinggal sebab apa? Kerana Allah. Kerana Allah semata-mata, bukan nak cari rezeki di Madinah, bukan sebab nak jadi kaya di Madinah, bukan. Semata-mata kerana Allah. Itu yang memberi ketenangan pada Nabi dan sahabat sehingga mereka tak sanggup nak balik dan tinggal semula di Mekah. Okey? Jadi pengajaran yang paling besar untuk kita ialah kalau nak aman, jangan cari tempat. Bila stres je, tak payahlah pergi tepi sungai. Bila ada masalah keluarga, tak payah pergi ke tepi pantai. Tapi carilah Allah. Carilah Al-Quran. Walaupun kamu duduk dalam bilik yang sempit, insya-Allah Allah akan memberi kamu keamanan. Okey, kemudian
Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Laqad khalaqnal insan. Lam ni pasti sesungguhnya. Khalaqna, kami telah cipta insan, manusia, fi ahsani taqwim, dalam ahsan, sebaik-baik takwim, kejadian. Okey. Jadi macam biasa, bila Allah bersumpah ada message Allah nak bagi tahu. Ada message bila Allah bersumpah dalam mana-mana ayat, mana-mana surah, ada sesuatu yang besar Allah nak sampaikan. Macam Allah bersumpah dengan masa, wal asri. Message-nya bukan nak bagi tahu demi masa, bukan nak bagi tahu masa tu hebat, tak. Message-nya ialah semua manusia rugi kecuali yang beriman. Dalam ayat ni Allah bersumpah dengan 4 benda: tin, zaitun, tur sinin, kemudian Mekah. Apa mesejnya? Iaitu Allah beritahu sesungguhnya dengan huruf taukid 2, lam dengan qad. Makna benda ni yang besar, Allah nak sampai tu sangat besar. Sebab tu Allah bersumpah, kemudian guna pula huruf, 2 huruf penegasan. Pasti sesungguhnya kami telah cipta manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik kejadian. Okey, apa yang Allah nak bagi tahu ni? Kita kena lengkapkan ayat. Summa, kemudian radadnahu, kami kembalikannya asfala, rendah-rendah ataupun sehina safilin, orang-orang yang hina. Jadi apa mesejnya? Mesejnya ialah Allah sebenarnya bukan nak bagi tahu. Allah bukan nak bagi tahu Allah cipta manusia. Sebab apa? Kalau Allah nak bagi tahu Allah cipta manusia, orang musyrikin memang dah percaya dah. Sebab tu Allah rakam dalam Al-Quran, banyak dalam ayat Allah kata kepada Nabi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Pasti sesungguhnya sekiranya engkau bertanya mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, pasti orang musyrikin akan jawab Allah. Jadi kalau Allah, langit dan bumi pun mereka percaya, mereka akui Allah pencipta, maka manusia lagi orang musyrikin percaya yang menciptanya adalah Allah. Jadi sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu? Kalau setakat nak bagi tahu Allah cipta manusia, orang musyrikin dah percaya. Apa yang Allah nak bagi itu sebenarnya? Sebenarnya Allah nak bagi tahu, sebenarnya kepercayaan kamu tu tak boleh dipakai. Sebab apa? Sebab macam kamu mengaku Allah mencipta langit dan bumi, pengakuan kamu tu tak boleh dipakai, tak boleh diterima. Sebab apa? Sebab kalau kamu mengaku Allah mencipta langit dan bumi, logiknya kamu sembah Allah. Tapi mulut kamu mengakui Allah hebat sampai mencipta langit, tapi kamu sembah berhala yang sangat-sangat lemah. Allah nak tempelak akal orang-orang musyrikin yang dah rusak, dah tak waras. Mulut cakap Allah hebat, tapi anggota badan sembah yang lain. Jadi Allah bukan nak beritahu Allah mencipta manusia, tak. Allah nak beritahu betapa bodohnya orang musyrikin dan mereka yang seumpamanya, yang mulut mengaku Allah hebat, tapi mereka tetap tidak menyembah Allah yang hebat. Jadi pengakuan mereka itu sebenarnya tak boleh dipakai. Itulah manusia yang bodoh, mengaku orang tu hebat tapi tak dengar cakap. Ni, dan Allah nak bagi tahu ramai manusia macam ni. Ramai manusia beriman tak pada Allah? Beriman. Kenapa? Sebab Allah hebat tapi tak solat. Beriman tak pada hukum Allah yang paling baik, paling adil? Ya, tapi tak tutup aurat. Ramai. Ini jenis-jenis orang-orang musyrikin Mekah. Mulut cakap lain, tapi tindakan tak sama dengan apa yang dia ucap.
Maka sebab tu Allah nak bagi tahu akibat kamu mengaku Allah hebat tapi tak sembah, apa dia? Radadnahu, kami akan kembalikan kamu tempat yang paling hina. Asfal ni isim tafdil lah. Asfal. Kalau bawah, saflun. Saflun bawah. Kalau asfal, paling bawah. Macam Hasan. Hasan baik. Kalau paling baik, ahsan. Jadi Allah nak bagi tahu, Allah tak kata kemudian kami jadikan manusia hina. Bukan. Tapi kami jadikan manusia paling hina. Okey. Bila tu manusia menjadi paling hina? Dan siapakah mereka itu? Apa maksud hina ni? Hina macam Allah sebut dalam surah Ali Imran. Allah kata apa? Rabbana. Sambung. Rabbana la tuzigh qulubana. Bukan. Apa dia? Bukan. Teka-teka lagi, banyak Rabbana ni. Bukan. Ada student online nak jawab. Rabbana apa? Ayat yang menceritakan manusia akan menjadi hina. Bila manusia akan jadi hina? Adakah bila dia miskin? Adakah bila dia jadi orang biasa? 194. Apa tu? Hafiz. Apa 194 tu? Tiba-tiba keluar 194. Ali Imran. Cuba baca ayat tu. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimina ini bukan 194 kan? Ini 192 ke? Okey, cuba tengok Kita tengok bila Allah kata Allah kembalikan manusia tempat paling hina, kita nak faham apa maksud hina tu. Hinanya Allah sebut dalam surah Ali Imran, Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau man tudkhilin nar, siapa yang engkau masukkannya ke dalam api neraka, faqad akhzaitah, maka sesungguhnya engkau telah menghinanya. Akhzaitah mana engkau telah menghinanya. Jadi maksud Allah menghina ataupun manusia menjadi hina bila tu? Bila dia miskin? Bukan. Bila dia tak ada duit? Bukan. Bila tak ada kerja? Bukan. Dia akan menjadi hina di akhirat besok, iaitu bila dicampak dalam neraka. Kadang-kadang yang dicampak, bukan kadang-kadang, kebanyakan yang dicampak dalam neraka yang berduit. Dan kebanyakan orang miskin yang tak berduit menjadi manusia mulia di akhirat besok. Jadi Allah kata, siapa yang engkau masukkan orang tu ke dalam neraka, itulah penghinaan. Lagi hina apa dah? Wa ma lizzalimina min ansar. Tidak ada bagi orang yang zalim daripada apa-apa yang boleh menolongnya. Orang ke, benda ke, lagi hina. Dalam masuk neraka, kemudian tidak ada apa ataupun sesiapa yang boleh menolongnya. Okey, dan sebab tu kita baca doa kan? Kita baca doa dalam surah Ali Imran, akhir surah Ali Imran ni. Apa dah? Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wala doa kita wala tukhzina yaumal qiyamah. Wahai Tuhan, janganlah engkau hina kami bila hari akhirat. Jadi hina kat dunia tak ada masalah, belum tentu hina di akhirat. Tapi hina yang paling hina, yang betul-betul hina ialah bila di akhirat besok, iaitu bila dimasuk ke dalam neraka. Okey? Okey, soalan yang kedua. Allah kata manusia asalnya fitrah suci bersih.
Makna fitrah manusia ni memang nak pada kebaikan, memang nak sembah Tuhan yang hebat. Itu fitrah semula jadi. Tapi akhirnya fitrah tu dirosakkan oleh nafsu, dirosakkan oleh syaitan, dirosakkan oleh cinta dunia. Maka akhirnya dia sembah siapa? Yang paling lemah. Berhala, nafsu. Yang paling jahat, nafsu ammarah. Maka dia telah meletakkan dirinya yang paling hina. Okey, jadi soalan seterusnya, siapa ni yang Allah kembalikannya tempat paling hina? Setelah dia mulia, Allah letak tempat paling hina. Siapa? Kak Rohaya Osman. Betul. Sunnah Nabi baca surah Ali Imran daripada ayat 190 sampai 200. Bila ni? Bila bangun tidur. Bangun tidur tengah malam, sapu muka, pergi ke tingkat, tengok langit, baca 11 ayat ni. Lepas tu barulah Nabi berwuduk dan Nabi solat malam. Itu sunnah Nabi. Okey, soalan saya tadi, siapa ni yang dihina oleh Allah dan penghinaannya paling bawah sekali? Subhanallah. Makna apa ni? Orang yang paling bawah dalam neraka, orang yang solat. Bukan orang yang tak solat. Orang yang pergi haji, bukan orang yang tak pergi haji. Orang yang berpuasa, bukan orang yang tak berpuasa. Orang yang pergi berjihad, bukan orang yang tak berjihad. Rupa-rupanya yang paling hina, asfalas safilin, ialah orang tu ada bersama kita. Ada bersama Nabi kan? Apa dalil? Ada dalil tak? Orang yang salat sebenarnya tempat yang paling hina. Orang yang berjihad bersama Nabi tempat paling bawah daripada orang kafir yang tak pernah salat. Apa dalilnya? Surah An-Nisa ayat 145. Surah An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. An-Nisa 145. Tengok. Allah kata apa? Innal munafiqina. Sesungguhnya orang-orang munafik. Siapa munafik? Yang rupa dia macam orang Islam lah. Solat, puasa. Bahkan dia berjihad lagi bersama Nabi. Tapi bila di akhirat, fi darkil asfal. Sama. Asfal. Mereka ini fidarki di tangga, darki ni tangga ataupun tahap, asfal paling bawah minan nar dalam neraka. Ini pengajaran untuk kita. Jangan kita rasa kita dah solat, kita puasa, pergi haji berkali-kali, umrah pun selalu, sedekah pun selalu, kita rasa kita selamat. Jangan. Sebab itulah kita dah belajar surah Al-Munafikun. Orang beriman yang paling takut dengan sifat munafik ialah orang beriman. Yang paling takut kepada sifat munafik, ahli syurga. Sebagaimana sahabat Nabi Umar ibn Khattab. Sahabat-sahabat Nabi paling takut ialah sifat munafik. Sebab apa? Sebab dia ada di kalangan orang yang beriman. Okey? Okey, saya nak sentuh juga di sini Allah mencipta manusia sebaik-baik kejadian. Apa maksud sebaik-baik kejadian? Kata ulama, pertama dari segi fizikalnya. Dari segi fizikal, manusia lah makhluk yang terbaik ciptaannya. Contohnya, manusia kepala, tempat yang mulia ni ke atas. Muka pun ke atas. Dan tempat yang tak baik apa dia? Tempat buang najis. Allah jadikan di bawah. Makna fizikal bentuk manusia adalah bentuk yang terbaik. Berbeza dengan binatang. Binatang kalau lembu ke, kerbau ke, kepala dengan punggung tempat keluar najis sama. Itu makna bukan ahsani taqwim. Dan Allah jadikan manusia pula berkehendak, boleh mendengar, boleh melihat, berilmu, boleh berfikir. Itu juga termasuk ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Tapi ahsani taqwim yang paling besar, yang paling penting bukan fizikalnya. Ahsani taqwim yang paling penting, yang paling besar ialah qalbun salim.
Jadi Allah kata Allah cipta manusia ni fitrahnya, kalbunya adalah yang paling sempurna. Sebab itulah orang macam Nabi Yunus, walaupun duduk dalam perut ikan, dia masih menjadi ahsanit takwim. Walaupun dalam 3 kegelapan. Kegelapan ikan dalam perut ikan, kegelapan laut dan kegelapan malam. Tapi dia tetap ahsanit takwim. Nabi Ibrahim dicampak dalam api, tapi dia tetap ahsanit takwim. Sebab apa? Sebab dia yakin dan berserah 100% kepada Allah. Dan banyak lagi kisah kan. Ada saya dengar ceramah daripada Syekh Arab. Dia kata ada seorang lelaki masuk di hospital di Riyadh. Kemudian dia tengok ada seorang ni, badan dia lumpuh, 2 kaki, 2 tangan tak boleh bergerak. Mata tak berapa nampak. Tak boleh bergerak, pakai pampers. Bertahun sakit. Tapi mulut dia sentiasa menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi lelaki yang datang ziarah ni nak test dia. Apa yang kamu puji Allah? Apa yang kamu ada? Apa yang nikmat Allah bagi pada kamu? 2 kaki, 2 tangan tak boleh bergerak. Terbaring atas katil. Mata tak berapa nampak. Telinga tak berapa dengar. Tapi apa yang mulut kamu kenapa masih memuji Allah? Apa nikmat Allah yang diberi pada kamu? Dengan jawapan. Ini termasuk ahsanit takwim. Dia kata, nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada aku bukan fizikalnya. Tapi hati aku dan lidah aku masih boleh bersyukur kepada Allah. Jadi nikmat paling besar bukan fizikal. Berapa ramai kaki sihat, tangan sihat, mata terang, telinga pun jelas, tapi tak keluar subhanallah, tak keluar alhamdulillah. Bahkan apatah lagi kalau dapat nikmat, susah nak keluar alhamdulillah. Susah nak keluar subhanallah. Bila mudah nak keluar? Bila dia sakit. Astaghfirullah, mudah nak keluar. Bila ditimpa musibah. Tapi lagi Allah bagi nikmat, lagi susah nak keluar. Itu makna radadnahu asfala safilin. Jadi ingatlah, kemuliaan manusia bukan bentuk pada fizikal. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pandang langsung pada fizikal kamu, pada bentuk luaran kamu. Tapi Allah pandang pada hati dan amalan kamu. Ya Allah, banyaknya masa kita terbuang. Untuk apa? Untuk jaga fizikal yang Allah tak pandang. Dan kita tak ada masa ataupun masa kita sikit je untuk jaga hati yang Allah sentiasa melihat. Allah kata apa? Yauma tublas sarair. Yauma tubla as-sarair. Surah apa ni? Surah At-Tariq kan. Allah kata apa? Yauma, pada hari itu di akhirat besok, tubla, dibongkarkan. Dibongkarkan apa? As-sarair, segala rahsia dalam hati. Ramai yang pergi masjid tapi bukan kerana Allah, sebab jumpa kawan, sebab nak menunjuk dengan keretanya, dengan pakaian telekonnya, maka hari itu Allah akan bongkarkan. Ramai yang pergi Mekah, pergi haji umrah, bukan sebab kerana Allah, tapi sebab duit banyak. Jadi semua Allah akan bongkarkan. Ramai yang pergi kelas agama, pergi kelas tadabbur, tapi tak berubah. Masa itu Allah akan bongkarkan di akhirat besok. Sebab apa kamu tak berubah? Sebab niat kamu bukan kerana Allah. Jadi ahsani takwim yang paling penting apa dia? Bukan fizikal kita. Ialah qalbun salim. Allah kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Okey, kemudian adakah semua ni yang asalnya ahsani takwim, cantik ciptaannya, fizikalnya, fitrahnya, kemudian Allah kata dikembali menjadi manusia paling hina, bahkan lebih hina daripada binatang. Binatang tak dicampak dalam neraka. Binatang tak menjadi bahan bakar. Tapi manusia dicampak dalam neraka dan jadi bahan bakar neraka. Sama taraf dengan batu. Jadi soalannya, adakah semua? Bukan. Illa, kecuali. Kecuali allazina. Orang-orang yang amanu, mereka beriman.
Jadi kalau tak nak dihina oleh Allah, tak nak dicampak dalam neraka, jadilah orang yang beriman dengan Allah. Dan tak cukup beriman, tak cukup beriman. Iman bukan sekadar ucapan, sebagaimana orang munafik. Tapi kena ada tanda, bukti keimanan seseorang. Apa dia? Wa amilus salihat. Wa amilu, dan mereka beramal soleh. Macam mana nak amal soleh kalau kita tak belajar Al-Quran? Sebab semua perintah Allah ada dalam Al-Quran. Macam mana kita nak beribadat pada Allah dengan cara yang betul kalau kita tak belajar sunnah Nabi? Maka wajib belajar sunnah Nabi. Sebab tu kata Ibn Abbas, melainkan orang yang beriman wa amilus salihat. Ibn Abbas terjemah apa? Iaitu orang yang membaca dan mentadabbur Al-Quran. Mustahil mustahil. Dalam keadaan dia tak faham Al-Quran, dia boleh beramal saleh. Mustahil. Dalam keadaan dia tak belajar sunnah Nabi, tapi dia boleh beramal saleh. Mustahil. Sebab tu kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, manusia akan menjadi ahsanit taqwim, fizikalnya, hatinya, sampai bila-bila dengan cara ikut Nabi. Dengan cara ikut Nabi. Dan manusia boleh asfalas safilin, boleh menjadi orang yang hina ataupun paling hina dengan amalannya bercanggah dengan Nabi. Sebab yang kafir itu memang tak ada masalah, confirm dalam neraka. Tapi yang kita risau pada ni, yang solat, yang puasa, tapi tak sama dengan Nabi. Yang berzikir tapi tak sama dengan Nabi. Kita takut mereka termasuk dalam asfalas safilin. Maka sebab itulah kata ulama, wa amilus salihat, syarat beramal soleh iaitu amalannya mesti sama dengan Nabi. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Ali Imran kan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu benar-benar cinta pada Allah, maka syaratnya ikut Nabi. Ikut Nabi itu adalah amal soleh. Maka falahum, bagi orang beriman dan amal soleh ni apa ganjarannya? Falahum, maka bagi mereka jam tu betul kan? Bagi mereka apa dia? Ya Allah, tengok, Allah ni sayang pada kita. Dahlah Allah cipta kita tanpa kita minta. Kemudian Allah nak bagi pula syurga, Allah suruh kita beramal. Dan bila Allah suruh beramal, Allah bagi cara dia, ikut Nabi. Kemudian Allah dorong pula kita supaya rajin beramal. Dengan apa? Allah sebut upah. Kamu beramal ni supaya kamu rajin, aku nak bagi upah. Jadi ajrun dalam bahasa Arab mana upah. Kenapa Allah sebut upah? Sebab manusia suka upah. Manusia suka upah. Manusia suka upah. Siapa yang tak suka upah? Dia ada masalah. Dia tak waras. Kerja dapat gaji dengan kerja percuma, pasti dia akan pilih yang dapat gaji. Kerja gaji sikit dengan gaji banyak, dia pilih, kalau dia waras lah, dia pilih gaji yang banyak. Kerja gaji yang sementara dengan gaji sepanjang hayat, pasti dia akan pilih yang sepanjang hayat. Okey. Dan manusia bila nak bekerja, dia tengok apa? Dia tengok, yang pertama dia tengok apa? Syarikat. Syarikat tu kaya, syarikat tu hebat, berapa gajinya, itu dia akan terima. Jadi kalau untuk dapat kerja kat dunia, manusia waras berfikir, iaitu cari yang gaji berterusan, cari yang gaji besar, cari daripada syarikat yang besar yang boleh bagi gaji besar. Masa tu waras. Tapi manusia ramai tak waras bila bekerja dengan Allah. Bila bekerja dengan Allah, manusia tak waras. Apa maksud tak waras? Dia kerja, dia tak kisah dapat gaji ke tak dapat, dapat pahala ke tak dapat, tak kisah. Yang penting dia buat. Ini tak waras. Sedangkan yang nak bagi gaji ni siapa? Bukan bos dia dalam syarikat tu. Bukan Perdana Menteri, tapi pencipta langit dan bumi. Bila pencipta langit dan bumi nak bagi gaji, dia tak kisah pula. Sikit pun tak apa. Ini manusia tak waras. Jadi, kalau nak bekerja, tengok siapa nak bagi gaji. Syarikat apa ni? Yang nak bagi gaji bila kita solat, bila kita beriman, ialah Allah. Sebab tu Allah kata apa?
gaji ataupun upah yang Allah nak bagi apa dah? Ghairu mamnun. Ghairu, tidak. Mamnun apa dia? Apa makna mamnun? Surah ni mungkin orang kita selalu baca kot sebab tak panjang kan. Tapi kalau baca tak faham, tidak ada makna. Tidak ada makna. Mamnun makna dia tidak terputus. Tidak terputus. Kenapa Allah sebut tidak terputus? Sebab manusia bila diberi tawaran kerja, yang ni kerja kamu sampai umur 60 tak ada gaji dah. Pencen pun tak ada. Dia tak pilih. Yang ni kerja, gajinya walaupun dah pencen tapi gaji terus. Sampai kamu mati. Pasti dia akan pilih sampai mati. Itu manusia yang cerdik, yang waras. Jadi Allah nak bagi apa ni? Gaji yang sampai bila ni? Ghairu mamnun, maknanya gaji yang Allah nak bagi bila kita bekerja, beriman, beramal soleh dengan Allah, gajinya ialah bukan setakat umur 60, bukan setakat mati, bukan setakat dalam kubur, bukan setakat daripada mahsyar, sampai ke syurga. Ya Allah, bodohnya manusia dan tidak kenalnya manusia akan Allah bila malas nak bekerja dengan pencipta langit dan bumi, tapi rajin nak bekerja dengan manusia yang lemah. Dengan manusia yang lemah, keluar pagi balik petang, keluar pagi balik petang, sampai ketua, sampai sakit. Walaupun manusia tu boleh bagi gaji yang terputus. Tiba-tiba bila solat, yang gajinya tak putus, buat lambat. Kadang-kadang terlepas. Kadang-kadang berzikir terlupa. Ini menunjukkan manusia tidak kenal penciptanya. Manusia tidak kenal kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang beriman, bila tahu gaji dia dapat ni, kalau salat gaji tak putus, dia akan mesti buat awal. Dia akan mesti buat awal. Dan bila buat awal, dia tahu pula gaji tak putus, dia akan buat lagi lama. Kalau 3 kol pendek kan, sedangkan ini gaji tak putus. Jadi kalau 3 kol gaji tak putus, mesti sikit. Maka dia nak gaji tak putus tapi banyak. Maka dia hafal lagi surah lain. Supaya solatnya jadi lama. Supaya sedekahnya jadi banyak. Supaya zikirnya lagi lama. Kenapa? Sebab lagi lama beribadat kepada Allah, gajinya lagi besar. Ini orang yang kenal Allah. Ini orang yang beriman kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tempelak mereka. Fama yukazzibuka. Maka setelah tawaran begitu hebat yang Allah bagi, dan Allah bagi warning, Allah bagi amaran, kalau tak beriman, kamu akan masuk dalam neraka paling bawah. Walaupun kamu solat. Tapi ramai lagi manusia yang tak beriman dan tak percaya pada Allah. Maka Allah tanya soalan ni tanda pelik. Pelik bin ajaib. Apa dia? Fama yukazzibuka. Apa lagi yang menjadikan engkau yukazzibuka berdusta bidin dengan agama selepas ini. Setelah Allah cerita, Allah mencipta manusia, kemudian Allah bagi amaran, kalau tak beriman dimasuk dalam neraka paling bawah. Kemudian kalau kamu beriman, kamu selamat daripada neraka. Bukan setakat selamat, kamu akan dapat syurga dan ganjarannya tak putus-putus. Tiba-tiba masih tak beriman. Maka Allah tanya, peliknya manusia, apa asas untuk kamu mendustakan semua janji Allah ni? Setelah aku terangkan semua ni, ba'du ni, setelah aku terangkan semua, dan setelah kamu sendiri pun mengakui Allah tu hebat, tiba-tiba kamu masih malas nak solat. Masih solat lambat. Masih buka aurat, masih bercakap bohong, masih tak nak berzikir. Apa sebab ni? Soalan, apa sebab? Ini sama dengan surah ni. Boleh buka surah ni, Al-Insyiqaq. Kalau kita tanya soalan, kenapa manusia tak nak beriman lagi kepada Allah yang maha hebat, yang Allah janjikan syurga? Kenapa masih tak nak solat? Kenapa masih bercakap bohong? Kenapa masih engkar perintah Allah?
Apa jawapan dia? Buka surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ayat 6. Okey. Surah Al-Infitar ayat 6. Allah kata apa? Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Wahai manusia, ma gharraka? Apa yang menyebabkan engkau tertipu? Tertipu dengan apa? Tertipu dengan dunia sehingga bi rabbikal karim, sehingga kamu tidak taat kepada Rabbika, Tuhan engkau Al-Karim, yang mulia. Yang mulia, Al-Karim, Allah sebut Al-Karim. Apa makna Al-Karim? Allah ni sangat mulia, Allah bagi semua nikmatnya kepada yang beriman, yang tak beriman. Yang 50 tahun sembah patung, Allah tetap bagi nikmat. Itu Karim. Kita biasa bagi kebaikan pada orang yang buat baik kan, orang jahat tak. Tapi Allah ni, orang jahat pun Allah bagi. Kemudian Allah kata apa? Antara sifat karim Allah apa dia? Allazi khalaqaka, yang telah mencipta engkau. Wasawwaka, lalu Allah menyempurnakan, melengkapkan kamu dengan anggota badan yang lengkap. Ada mata, ada telinga, ada akal, ada kaki, ada tangan, ada lidah. Ada macam-macam lah. Kemudian fa'adalak, dan Allah selarikan anggota badan kamu dengan kemampuan kamu. Jadi sebenarnya apa yang Allah nak beritahu? Apa yang Allah nak beritahu dalam ayat ni? Sebenarnya Allah nak beritahu, punca manusia tak beriman, punca manusia tak kenal Allah, ialah ni, Al-Karim. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Sebenarnya inilah punca utama untuk manusia beriman kepada Allah, percaya pada Allah dan mentaatinya. Apa dia? Bila kamu kenal Allah tu Karim, Allah tu sangat baik, solat lambat pun bagi sihat lagi, solat lambat pun bagi naik pangkat lagi, solat lambat pun bagi anak berjaya lagi. Sebab apa dia Karim? Kemudian Karim Allah yang paling besar, dia mencipta kamu daripada tiada apa-apa dan melengkapkan keperluan kamu. Anggota badannya, akalnya, telinganya, matanya, semua lengkap. Jadi kalau kamu kenal Allah yang Maha Karim, kamu tak akan tertipu dengan dunia. Logik, analogi macam ni. Kita, antara apa penghalang untuk kita buat jahat pada orang, seseorang? Penghalangnya ialah bila orang tu buat baik pada kita. Bila orang tu buat baik pada kita, kebaikannya menghalang untuk kita buat jahat pada dia. Saya ulang, penghalang kita buat jahat pada orang ialah bila orang tu buat baik pada kita. Sebab tu dalam surah Fussilat, Allah kata idfa' billati hiya ahsan. Kalau orang buat jahat pada kamu, maka balaslah dengan kebaikan, dengan apa yang terbaik. Kenapa? Sebab Allah tahu bila kamu balas kejahatan orang dengan kebaikan, dia akan berhenti buat jahat. Sebab dia tak sampai hati nak buat jahat pada orang yang buat baik padanya. Maka Allah nak beritahu, yang kamu buat jahat pada Allah sebab apa? Sebab kamu tak rasa Allah tu Karim. Kamu tak rasa, tak yakin Allah yang mencipta kamu. Ni, ahsani taqwim. Jadi inilah penghalang manusia mentaati Allah. Iaitu dia tak yakin, tak rasa Allah yang menciptanya, Allah sangat Karim pada dia.
maka dia langgar je perintah Allah. Dan sebaliknya juga, inilah sebab utama untuk manusia, yang mendorong manusia untuk buat kebaikan, untuk mentaati Allah. Pendorong utama apa dah? Bila dia kenal Allah, Allah sangat karim kepadanya. Allah menciptanya, Allah bagi anggota badan, Allah bagi sihat wal afiah, Allah bagi mata terang, Allah bagi telinga jelas mendengar. Ya Allah, tak sampai hati aku nak melewatkan solat, tak sampai hati aku nak buka aurat, tak sampai hati aku nak ikut nafsu. Okey? Jadi ayat ni Allah nak beritahu punca manusia engkar ialah punca mereka tak kenal Allah. Allah tu sangat karim kepadanya. Dan sebaliknya punca manusia mentaati Allah ialah bila manusia kenal Allah. Al-Karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Okey, ayat yang terakhir. Ayat terakhir Allah tanya, alaisallah, yang kamu engkar perintah Allah ni, bukankah Allah itu biahkam, sebaik-baik hakim, ataupun pemutus? Jadi Allah tanya lagi, tanya Allah bukan nak jawapan. Sebagaimana kita banyak belajar daripada ayat-ayat yang lepas, banyak soalan yang Allah bertanya hambanya. Allah bukan nak jawapan sebab Allah Maha mengetahui. Tapi Allah nak tempelak, kadang-kadang Allah nak mencela, kadang-kadang Allah nak buka minda supaya kita sedar. Allah kata apa? Kalau Allah tanya, kalau saya tanya semualah, hukum siapa yang paling baik dan paling adil? Hukum manusia ataupun hukum Allah? Semua akan jawab hukum Allah. Tapi akhirnya dia ikut perintah siapa? Dia ikut hukum manusia. Dia ikut peraturan manusia. Kalau nak bekerja, manusia bagi apa syarat? Datang pukul 8 tepat, lewat kena warning. Balik pula tak boleh awal. Semua dia ikut. Kena pakai uniform. Yang kerja kilang tu, pakai kadang-kadang pakaian uniform kilang tu memang tak cantik. Tapi demi nak duit, dia dengar cakap. Tapi bila Allah bagi syarat, syarat nak jadi hamba aku, tutup aurat. Syarat nak jadi hamba aku, kena solat tepat pada waktu. Mulut dia cakap hukum Allah paling baik, tapi tindakannya mengatakan hukum Allah tak baik. Ini Allah nak buka minda. Kalau kamu cakap Allah ahkamul hakimin, kenapa masih ikut peraturan manusia dibanding dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala? Buka minda, buka hati, lapang dada, berfikir dengan tenang. Kalau nak upah yang tidak putus-putus, kalau nak keamanan, ketenangan yang berpanjangan, maka taatlah pada ahkamil hakimin. Okey? Jadi kesimpulan daripada surah At-Tin. Kesimpulan daripada surah At-Tin ialah, pertama Allah nak beritahu fitrah manusia ni asalnya suci, bersih dan sesuai dengan agama. Sebab itulah kalau fitrah kita suci, senang je nak salat, senang je nak bangun malam, senang je nak berzikir kepada Allah secara semula jadi. Bila tu? Bila fitrah kita masih suci. Tapi akhirnya sebab kita dicipta oleh Allah, tapi banyak dengan cakap manusia, banyak ikut nafsu, akhirnya fitrah kita jadi kotor. Bila kotor macam buah tin lah. Bila dah kotor, buang, tak terpakai, tak ada nilai. Sebab tu Allah kata bila ikut nafsu, maka dicampak di tempat yang asfala safilin, lebih hina daripada binatang, lebih hina daripada batu yang disembah. Jadi marilah kita sama-sama kembali kepada Allah. Kalau betul matlamat kita hidup nak tenang, nak aman, nak bahagia yang kekal abadi, kita tidak ada pilihan. Baliklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita akan dapat yang sebenarnya yang kita nak tu bukan bergantung pada duit, bukan bergantung pada rumah, bukan bergantung pada tempat. Dia hanya bergantung pada hubungan kita dengan Allah. Percayalah, yakinlah. Kalau kita taat pada perintah Allah, duit tak ada pun jadi tenang. Tapi kalau duit banyak, tak ikut perintah Allah, jiwa kita bercelaru. Jiwa kita tak tenang. Macam-macam masalah Allah bagi. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang menjadikan dunia sebagai matlamatnya,
maka Allah jadikan kefakiran depan matanya. Sentiasa rasa tak cukup bila dunia sebagai matlamat. Dan Allah jadikan urusannya huru hara, kelang kabut. Dan Allah tak bagi padanya dunia melainkan setakat yang dia usaha saja, tak lebih pada itu. Bila tu? Bila dia jadikan dunia sebagai matlamat hidup. Tapi sebaliknya Nabi kata, siapa yang menjadikan akhirat Allah sebagai matlamat hidupnya, Allah jadikan kekayaan depan matanya. Sentiasa rasa cukup. Dan Allah akan bantu untuk dia selesaikan masalah kehidupannya, masalah dirinya, masalah keluarganya, masalah ekonominya. Dan Allah akan bagi rezeki padanya apa yang dia tak sangka. Bila tu? Bila matlamatnya adalah Allah dan juga akhirat. Wallahu alam. Cukup ah? Ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada kita cukup, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas seterusnya besok pukul 10.30 insya-Allah. Kelas seterusnya ialah besok pukul 10.30 insya-Allah. Syair ketuhanan dah tutup dah. Syair ketuhanan adakah termasuk dalam zikir? Bukan. Zikir ialah apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis ataupun yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Selain pada itu bukan zikir. Adakah dalil bahawa buah tin dan minyak zaitun penawar kepada penyakit fizikal? Dia sebenarnya tidak ada dalil, tapi dalam agama memberi dalam bab tu untuk berubat, kalau hasil kajian, hasil penyelidikan dan disahkan oleh pakar, maka boleh kita nak gunakan dia sebagai ubat untuk merawat. Tapi syaratnya jangan yakin ubat tu yang akan menyembuhkan. Jadi tak salah. Macam kita ambil ubat kat doktor lah kan. Itu hasil kajian pakar-pakar, maka kita pun terima. Tapi kita tak pernah yakin pun ubat tu yang akan menyembuh. Itu sebagai usaha dan ikhtiar. Okey, cukup lah. Apa hukum mendengar muzik? Apa hukum mendengar muzik? Sebenarnya, kalau kita dah baca Quran, dah tadabbur, seronok dengan Quran, automatik kita tak suka dengan muzik. Jadi sebenarnya muzik ni tak perlu kita dengar sebab dia tak memberi apa-apa kebaikan. Allah bersumpah dengan Allah sebut ciri-ciri orang beriman, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang beriman dia sentiasa jauh daripada benda yang lara. Jadi muzik ni kalau tak berdosa pun dia melarangkan kita. Dia membuang masa kita. Sebab ulama beza pendapat, ada kata haram, ada kata selagi mana tak melalaikan kita boleh. Tapi kalau tanya saya, kalau kita dah ada Quran, kalamullah, kata-kata Allah, kenapa nak cari lagi muzik yang direka oleh manusia? Mana kita ada something wrong. Wallahu alam. Ikhlaskah jika berharap ganjaran daripada amal soleh? Sebenarnya yang banyak bagi tawaran tentang amalan soleh ni, kalau buat amalan ni pahala sekian. Yang banyak bagi tawaran siapa? Allah sendiri dalam Al-Quran dan Nabi sendiri. Salat sunat 2 rakaat subuh lebih baik pada dunia. Jadi yang bagi tawaran tu Allah dan Rasul. Jadi kenapa kita nak kata salah bila kita beribadat untuk dapat tawaran yang ditawarkan oleh Allah dan Rasul? Tak salah. Kecuali kita buat amalan nak tawaran yang dibuat oleh manusia, yang tu salah. Wallahu alam. Okey, cukup lah. Dah tutup kan? Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.